Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Pengerusi, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan anggaran perbelanjaan mengurus dan pembangunan bagi P64 dan B64 bagi KPT. Dan KPT percaya bahawa untuk makluman ahli Dewan semua, KPT adalah kementerian baru yang telah menerima pengutukan semula peruntukan perbelanjaan sejumlah ringgit Malaysia 7.5 bilion. Pengutukan semula ini meliputi 5.9 bilion ataupun 78.6% untuk belanja mengurus. Selebihnya iaitu 1.6 bilion ataupun 21.4% merupakan perbelanjaan bagi belanja pembangunan. Pengutukan ini adalah sejumlah kewangan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang belum digunakan dan dipindahkan ke Kementerian Pengajian Tinggi. Daripada keseluruhan jumlah pengutukan semula, sebanyak 87.28% daripada belanja mengurus adalah untuk pengoperasian 20 universiti awam, 6 hospital pengajar dan 140 politeknik dan kolej komuniti di bawah seliaan Jabatan Pendidikan Politek dan Kolej Komuniti. Berhubung isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jerai dan Yang Berhormat Pasir Mas mengenai MyBrain 15. MyBrain 15 ini sebenarnya Datuk Pengerusi telah dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-10 dan rancangan Malaysia ke-11. Secara latar belakangnya, MyBrain 15 ini telah berjaya menaja seramai 56,910 orang pelajar mengikuti program di peringkat pasca siswaza, dan sehingga Jun 2020 seramai 30,427 pelajar telah berjaya menamatkan pengajian. Mengambil kira pencapaian program berkenaan, KPT sememangnya berhasrat untuk melaksanakan program baru MyBrain yang memfokuskan kepada penajaan pelajar-pelajar di peringkat pasca siswaza sebagai kesinambungan daripada program MyBrain 15 yang ditangguhkan sebelum ini. Jadinya KPT juga berhasrat menjadikan program berkenaan sebagai program jangka panjang yang akan dilaksanakan sepanjang rancangan Malaysia ke-12, dan cadangan pelaksanaan program baru berkenaan telah pun kita kemukakan kepada pihak EPU untuk pertimbangan dan kelulusan. Sekiranya kita mendapat kelulusan oleh EPU dan insya-Allah akan mendapat kelulusan daripada EPU, pelaksanaan program baru ini kelak dapat meningkatkan budaya intelektual akademik dalam kalangan rakyat di samping sebagai intervensi kementerian bagi menanangi masalah pengangguran dalam kalangan graduan. Seterusnya, yang berhormat Pematang Pau. Menteri, jelebu Menteri. Jelebu. Ya, saya. Minta respon yang tadi Menteri. Belum lagi Yang Berhormat Jelebu. Baru permulaan. Okey. Sabar, Wabi. Okey. Yang Berhormat daripada Pematang Pau mengenai keperluan menswastakan khidmat daripada hospital pengajar. Penjelasan dalam jangka masa panjang, charge daripada hospital mungkin dinaikkan sebab tak mampu bebanan terpilih. Buat masa ini sebahagian besar daripada HPU sudah mempunyai private wing yang memberi perkhidmatan dan kadar bayaran seperti hospital swasta, tetapi charge yang dikenakan adalah lebih rendah. Sumbangan daripada private wing inilah yang telah membantu HPU menyerap kos-kos yang jauh lebih murah seperti kadar di hospital kerajaan. Memang terdapat perkhidmatan private wing yang ditawarkan oleh HPU, iaitu contohnya di PPUM, di UKM, HUSM, IIUM, HUITM. Perkhidmatan ini dapat membantu dari segi penjanaan perkhidmatan HPU bagi mengurangkan kebergantungan kepada peruntukan kerajaan. Seterusnya daripada Yang Berhormat Dungun mengenai perbelanjaan mengurus USIM dan pembangunan pengiktirafan sarjana undang-undang tak capai tahap kelayakan.
Dari segi isu pengiktirafan program SMUS, KPT telah mengenal pasti beberapa perkara yang telah diketengahkan oleh Legal Professional Qualification Board di mana program tersebut perlu ditambah baik agar mencapai piawaian yang telah ditetapkan. LPQB telah memohon kepada USIM untuk melaksanakan penambahbaikan tersebut dengan melaksanakan 4 modul khas dalam tempoh 6 bulan kepada pelajar yang terlibat. USIM menyambut baik saranan LPQB. Boleh saya minta penjelasan sedikit je? Okey. Bergantung pada jawapan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ucapkan terima kasih atas jawapan. Hanya saya fikir walaupun ada sayap-sayap swasta, tapi hakikatnya secara konsisten dari tahun ke tahun, peruntukan untuk hospital tenaga pengajar ini semakin berkurangan. Jadi permohonan saya memandangkan mereka telah melaksanakan tugas yang begitu baik adalah untuk kementerian menimbang dan menambah peruntukan bagi tahun-tahun mendatang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pematang Pauh. Tak apalah kan, sekali-sekali dah Menteri petang dah mengantuk ke? Menteri mengantuk tak? Jadinya kita akan bawa kepada peringkat EPU dan NMOF untuk kelulusan mengenai perkara tersebut. Yang Berhormat daripada Setiu, College Community Setiu kapasiti 90, soalan menyewa perlu dibina bangunan kekal untuk tawaran program banyak. College Community Cawangan Setiu menggunakan bangunan sewaan buat masa ini dengan enrolment yang ada berdasarkan keperluan adalah mencukupi. Penawaran program tambahan boleh dipertimbangkan mengikut kesesuaian komuniti setempat. Yang Berhormat daripada Tampin bertanya mengenai bagaimana hasil universiti penyelidikan dipatenkan. KPT memang sangat committed dalam menyokong usaha dan semangat daya saing penyelidik di IPT. Hasil daripada itu termasuk penemuan baru, termasuklah penghasilan harta intelek. Harsa ini disokong melalui skim geran penyelidikan pembangunan prototipe yang dibuka kepada mereka yang telah menamatkan penyelidikan terdahulu dan penyelidikan lanjutan diperlukan bagi pembangunan prototipe yang berpotensi untuk dikomersialkan. Ini seterusnya akan menyumbang kepada penghasilan IPT. Yang Berhormat daripada Jerai bertanya mengenai pembatalan College Community di Dungun. Sebenarnya College Community ini telah diluluskan tetapi telah dibatalkan oleh kerajaan terdahulu. Jadinya kementerian sangat prihatin dan telah mengemukakan permohonan baru kepada EPU melalui surat bertarikh 16 Julai agar ianya dapat diberikan peruntukan untuk kelulusan semula. Sikit Menteri boleh? Terima kasih. Menteri sikit. Kimanis. Ya, Saya minta juga dimasukkan College Community. ya, termasuk juga ada Kimanis, 5 college community termasuk dibatalkan. 1 daripada Kimanis. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Okey, banyak. terima kasih. Hang Tuah Jaya, Yang Berhormat Hang Tuah Jaya, selain daripada 5 RU, usaha sedang dipergiatkan untuk melibatkan universiti awam yang lain yang dikenali sebagai rakan Universiti Research University. 5 universiti awam yang lain yang sedang dikenal pasti bagi tujuan tersebut untuk berkolaborasi bersama dengan Research University. Akhirnya nanti akan terdapat 5 RU dan juga 5 rakan RU di Malaysia. Daripada Yang Berhormat Pasir Mas, isu yuran IPT. Kementerian sangat prihatin. Kita terima maklum balas daripada ibu bapa, pelajar dan pihak-pihak berkepentingan mengenai yuran universiti awam. Dan telah diumumkan bahawa kerajaan telah bersetuju untuk mengurangkan kadar yuran asrama dan yuran perkhidmatan atau aktiviti universiti awam sehingga 15% setelah mengambil kira keupayaan keuangan kerajaan dan universiti awam itu sendiri.
Dan jumlah tersebut mengambil kira peruntukan kerajaan sebanyak 20 juta dan penggunaan sumber dalaman Universiti Awam sebanyak 52 juta. Hang Tuah Jaya bertanya mengenai program kecerdasan buatan ditambah di universiti. Penubuhan 4 IR Competence Center telah dilaksanakan di 2 universiti iaitu di UMK, Institute for Artificial Intelligence and Big Data, dan UTM, Center for Artificial Intelligence and Robotics bagi meningkatkan program kecerdasan buatan di Universiti Awam. Kuala Kerai pula bertanya mengenai pendidikan percuma. PTPTN bagi pelajar cemerlang golongan B40 dan M40 pengecualian bayaran balik. Saya nak maklumkan di dalam Dewan yang mulia ini sehingga 31 Julai 2020 seramai 70,563 peminjam telah diberikan pengecualian bayaran balik berjumlah 1.85 bilion. Yang Berhormat Pasir Mas bertanya mengenai pengajian kepada pendidikan kepada belia. Program upskilling dan reskilling di bawah Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community dijalankan di bawah program pembelajaran sepanjang hayat ataupun PSH. JPPKK juga menawarkan program di bawah dana penjana untuk yang telah diperuntukkan oleh Kementerian Keuangan. Yang Berhormat Kuala Kerai bertanya mengenai perbezaan antara Universiti Penyelidikan dan Universiti Bukan Penyelidikan. Universiti Penyelidikan yang memfokuskan kepada inovasi dan penyelidikan komersial produk memberi impak dalam mempertingkatkan ranking di peringkat antarabangsa dan impak kepada masyarakat dan komuniti. Sementara Universiti Bukan Penyelidikan juga menjalankan penyelidikan namun mempunyai tujuan tersendiri dan khusus dalam melahirkan pelajar yang berkualiti dan tersedia untuk masa akan datang. Ibu Menteri, soalan saya tadi ialah berkaitan dengan gaji yang sama antara RU dan bukan RU tadi. Terima kasih. Mengenai gaji yang seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat itu, saya perlu bagi jawapan secara bertulis supaya lebih detail akan dimaklumkan kepada Yang Berhormat mengenai perkara tersebut. Yang lain-lain semua saya akan jawab secara bertulis. Yang Berhormat Menteri. Alamak. Yang Berhormat. Ya. Tadi Yang Berhormat janji dengan Jelebu, Yang Berhormat. Ada Yang Berhormat. Jangan batal di saat akhir, Yang Berhormat. Saya dah tunggu lama, Yang Berhormat dah. Yang Berhormat Jelebu. KPT sedia berbincang dengan kementerian yang mempunyai kuartus yang tidak digunakan untuk dijadikan asrama pelajar college, community bergantung kepada jarak kuartus tersebut daripada kolej-kolej komuniti berkenaan dengan adanya kemudahan pengangkutan yang akan disiapkan. Terima kasih, Itu Menteri. saja jawapan yang lain. Menteri jawapan sikit betul. boleh sebelum Ya. tamat. Boleh Datuk Speaker? Silakan. Terima kasih. Bercakap soal menjadikan universiti penyelidikan. Saya nak mengingatkan Yang Berhormat Menteri. Ini cerita benar, iaitu untuk menjadikan sebuah institusi pengajian tinggi atau universiti ini menjalankan program penyelidikan. Pelajar-pelajar yang akan menyertai universiti itu kebanyakan pelajar-pelajar yang sudah dewasa. Ada family, ada anak. Most of them dengan izin postgraduate students or even higher than that. Jadi kemudahan universiti itu perlu setara dengan keperluan pelajar-pelajar yang bertaraf begitu. Saya dapati banyak universiti yang belum bersedia untuk menyediakan kemudahan-kemudahan itu. Dari segi penginapan, dari kemudahan lain dan sebagainya, supaya dia dapat tinggal di situ bersama dengan keluarga dan meneruskan pengajian dan penyelidikan di situ. Jadi saya bagi maklumat ini untuk Yang Berhormat Menteri mengambil perhatian. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat. Pasir Salak memang itu di dalam perhatian pihak kementerian, terutamanya mengenai penginapan-penginapan di universiti-universiti, dan insya-Allah akan ada pertimbangan mengenai perkara berkenaan selepas saja perbincangan akan dibuat bersama dengan Kementerian Kewangan Malaysia, dan itu saja jawapan saya Yang Berhormat Pengerusi. Sekian, terima kasih.